Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bertindak sebagai pemain simpanan, pemain simpanan. Tak apalah, kita isi ruang yang ada ni. Mudah-mudahan Allah Taala beri kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Jadi sebab ad hoc ni, jadi kita cuba bincangkan ataupun kita tengok surah Luqman. Surah Luqman. Kita bukan tafsir, tapi kita tengok pengajaran daripada ayat. Jadi surah Luqman, surah yang ke-31. Allah Ta'ala sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Sadaqallahul azim. Surah Luqman, muka surat 411. Kalau resam Utsmaninya 411. Jadi Allah Taala sebut, Allah Taala mulakan dengan alif lam mim. Saya sebenarnya buat saya belajar, jadi saya buat kajian tentang surah Luqman ni. Jadi sikit-sikitlah saya buat tajuk kaunseling menurut surah Luqman. Amalan kaunseling ataupun kaedah kaunseling terbaik menurut surah Luqman. Jadi kaunseling ni maksudnya apa? Kaunseling ni ialah proses untuk bantu seseorang buat keputusan. Bantu untuk fikir, bantu untuk tunjuk ataupun selesaikan masalah, kaunseling. Jadi surah Luqman ni dia syarat dengan macam-macam pengajaran. Bahkan ada ramai orang yang dah buat pendidikan berdasarkan surah Luqman je. Teori-teori ataupun konsep-konsep pendidikan berdasarkan surah Luqman. Jadi Allah Ta'ala mulakan dengan alif lam mim. Ulama ialah kita dah biasa dengar alif lam mim ni tak ada maksud, melainkan
wallahu alam. Allah Ta'ala saja yang lebih tahu tentang maksud dia. Tapi ulama sebut kenapa Allah Ta'ala sebut alif lam mim, kaedah menarik perhatian. Kaedah menarik perhatian. Jadi mengajar ni kita kena tarik perhatian, kan? Sebab tu dalam kaedah kaunseling yang betul, mula-mula bukannya terus cerita pasal masalah. Mula-mula cerita pasal benda lain dulu. Macam ada kawan saya, dia pernah jadi konsultan, perunding orang yang nak bunuh diri ni, kan. Kalau ada orang nak bunuh diri, panggil dia. Jadi bila dia datang jumpa dengan orang bunuh diri tu, dia tak cakap jangan bunuh diri, jangan terjun, hargai nyawa, tak ada, kan. Dia akan buat apa? Dia akan tarik perhatian dulu. Macam mana dia buat? Awak dah makan belum? Ataupun dia tanya soalan-soalan, dia tanya soalan lawak lah, baju beli kat mana, kan? Dia akan tanya soalan yang tak ada kaitan. Kalau tuan-tuan pernah soal siasat, kat sini ramai polis, mungkin polis pun dia ada guna kaedah yang sama. Dia datang-datang, dia tak tanya terus pasal ni. Dia tanya awak dah makan belum, awak datang dari mana, macam ni. Untuk apa? Untuk bina hubungan. Allah Ta'ala gunakan alif lam mim ni, itu untuk tarik perhatian. Alif lam mim. Jadi orang fikir apa benda alif lam mim, tak pergi kepada tajuk dulu. Sama juga kalau kita nak cegah maksiat, kan. Kalau kita nak pergi dakwah pada orang, kita tak ada pergi-pergi haram ni, masuk neraka, hantar tak? Kan? Kita pergi, kita tanya dulu, Assalamualaikum, apa khabar, nama siapa, ni buat apa kat sini, kan. Ataupun kita maksudnya kita kena bina hubungan dulu, tarik perhatian dulu. Jadi Allah Ta'ala gunakan alif lam mim ni selain daripada maksud-maksud yang mungkin telah ditakwil oleh para ulama, ni kita tak menolak lah, kan, maksudnya. Tapi kita kena yakin dan percaya bahawa maksud sebenarnya hanya Allah Ta'ala sahaja yang lebih mengetahui. Jadi Allah Ta'ala gunakan alif lam mim sebagai tarikan, tilka ayatul kitabil hakim. Demikianlah ayat ini ialah ayat-ayat kitab, yakni Al-Quran, yang mengandungi hikmah dan kebenaran yang tetap kukuh. Tilka ayatul kitabil hakim. Apa maksud hikmah? Hakim ni maksudnya bijaksana. Keputusan perkara-perkara yang berada di dalam Al-Quran ni melangkaui. Maksudnya orang yang bijaksana ni, dia fikir jauh ke depan. Jadi Al-Quran ni dia jauh ke depan, mendepani masa. Bukan saja pada teori-teorinya, bahkan untuk semua sekali perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan manusia ni, kehidupan dan kematian manusia, Al-Quran ni melangkaui. Al-Quran ni cerita bukan hal dunianya, Al-Quran ni juga cerita tentang hal akhirat. Sebab tu Al-Quran ni disebut sebagai yang mengandungi hikmah dan kebenaran yang tetap kukuh. Hudan wa rahmatan lil muhsinin, yang menjadi petunjuk, menjadi hidayah, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang sedia mengerjakan amal-amal yang baik. Maksudnya tuan-tuan, Al-Quran ni menjadi petunjuk kepada manusia. Kalau kita betul-betul beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan jadikan Al-Quran ni sebagai petunjuk. Al-Quran ni yang menariknya, tuan-tuan, kita baca dalam keadaan kita faham ataupun tak faham, Al-Quran ni boleh jadi petunjuk. Tentu kalau kita ada masalah, tuan-tuan, kita baca Al-Quran. Cuba kita ada masalah dengan siapa? Kita ada masalah dengan siapa? Ada masalah kereta, baca Al-Quran. Ada masalah kesihatan, baca Al-Quran. Ada masalah dengan isteri, ada masalah dengan suami, ada masalah dengan jiran, ada masalah dengan siapa-siapa, baca Al-Quran. Tuan-tuan akan dapati ada jalan penyelesaian dia. Bukan saja petunjuk yang boleh kita faham, tapi petunjuk yang boleh selesaikan, boleh bantu kita untuk hadapi masalah tu dengan baik. Ini Al-Quran. Dia menjadi petunjuk dan dia menjadi rahmat kepada orang-orang yang sedia mengerjakan amal-amal yang baik. Al-Muhsinin. Al-Muhsinin inilah orang yang melakukan kebaikan. Rahmat, kasih sayang. Al-Quran ni kasih sayang Allah Ta'ala pada kita. Kalau kita kasih kepada seseorang tu, tanda Allah Ta'ala kasih kepada kita, Allah Ta'ala berikan kita Al-Quran. Maksudnya apa? Sebab Al-Quran ni boleh selamatkan kita. Dengan Al-Quran ni kita boleh selamat dunia dan akhirat. Itu tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
alladzina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Siapa sebenarnya orang yang baik? Ini disebut tentang al-muhsinin. Bila sebut tentang al-muhsinin, ialah orang yang melakukan amal baik, amal kebaikan. Tapi yang dikatakan sebagai orang yang baik, yang betul-betul baik ni mana? Orang yang betul-betul baik, mestilah takrifan baik tu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takrifan baik manusia ni baik juga, tapi tak cukup baiknya. Baik yang betul-betul baik ialah takrifan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baru betul baik. Lepas tu neraca pertimbangan kita mestilah ikut apa yang Allah Ta'ala tunjukkan, apa yang Allah Ta'ala berikan, apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Siapa yang baik? Yang baik bukan yang bagi bantuan kan? Yang baik bukan yang selalu menolong. Yang baik bukan sebab dia tak selalu buat masalah dengan kita. Tak, itu tak baik. Bila baik, contoh kan, kita ada jiran yang baik. Macam mana jiran yang baik? Saya ada ramai jiran kat sini. Jiran-jiran saya datang. Jiran yang baik macam mana? Jiran yang baik bukan saja dia tu baik, tapi dia bawa kebaikan. Itu baru betul jiran yang baik. Tak nama jiran tu baik kalau dia sekadar dia tak ganggu kita, kita tak ganggu dia. Itu baik dalam konteks kita. Tapi kalau dalam konteks yang sebenarnya, yang baik itu ialah apabila alladzina yuqimunas solah. Tuan-tuan, sama semua dalam aspek kehidupan kita ni. Kadang-kadang orang kan, dia nak jadi sesuatu. Macam anak-anak kita ke, kita pun kita nak menjadi sesuatu. Kita nak jadi sesuatu. Ada satu benda yang kita nak jadi. Jadi ciri-ciri orang yang kita nak jadi itu mesti ada dalam ni. Mesti seperti mana yang Allah Ta'ala tentukan, iaitu orang yang mendirikan solat. Yang pertama ialah orang yang mendirikan solat. Apa pun kita nak jadi, sama ada kita nak jadi Perdana Menteri ke, kita nak jadi pensyarah ke, kita nak jadi doktor ke, kita nak jadi penganggur ke, kita nak jadi petani ke, kita nak jadi apa-apalah, Tok Bilal, Tok Imam, Tok Syiah kan, kerani, semua yang kita nak jadi, tak ada masalah. Tapi ciri yang paling kita kena utamakan ialah ciri yang Allah Ta'ala sebut, alladzina yuqimunas salah. Kalau kita mendirikan solat, baru kita baik. Kalau kita mendirikan solat, baru betul kita baik. Kalau kita tak mendirikan solat, kita belum betul baik. Belum betul baik kan? Dan tengok pula pada kualiti solat. Mendirikan solat, nama pun mendirikan solat. Dia bukan menunaikan solat, dia mendirikan solat tu. Yuqimunas solat, dia mendirikan solat tu. Solat ni untuk didirikan, bukan solat untuk ditunaikan. Kalau orang yang tunaikan solat, habis solat habis. Sepanjang masa dia solat, apa yang berlaku, apa yang dia dapat? Macam tadi kita solat tadi, sesedar dah habis dah. Saya baca ayat apa tadi? Rakaat pertama. Contoh kan? Tuan-tuan ingat ke? Saya baca ayat apa tadi? Alam Nashrah kan? Sebab saya baca, saya ingatlah. Kadang-kadang kita baca dalam solat kita, ni muhasabah kita. Kalau kita kata kita baik, kita tengok macam mana kualiti solat kita. Orang yang betul-betul baik ialah orang yang solatnya baik. Solatnya betul. Solat yang betul macam mana? Solat yang sentiasa ingat pada Allah. Kita solat ingat apa? Kan? Ingat bubur tadi, masak tadi. Masak, lepas tu tinggal, lepas tu datang sini kan? Kacang tak goreng lagi, ikan bilis tak goreng lagi, masak bubur je. Contoh kan? Bukan keadaan sebenar. Tuan-tuan, kita solat, kita ingat apa? Kalau solat kita betul-betul baik, maka kita tergolong di kalangan orang yang baik. Wa yu'tuna zakah, dan mereka yang menunaikan zakat. Az-zakah ni menunaikan zakat. Menunaikan zakat ni digandingkan dengan solat sentiasa. Maksudnya ulama sebut yuqimuna solah ni apa? Hubungan kita dengan Allah. Wa yu'tuna zakah ni hubungan kita dengan manusia. Maksudnya orang yang baik, dia bukan saja baik hubungan dia dengan Allah, tapi dia juga baik hubungan dia dengan manusia. Dan dia mantap dari segi ekonominya kan. Orang yang boleh menunaikan zakat ni siapa? Orang yang ada kemampuan kewangan. Kalau tak ada kemampuan kewangan, boleh tunaikan zakat? Tak boleh. Jadi orang Islam kena ada kemampuan kewangan. Macam baru ni ada satu program sembang pasal surah Al-Hajj. Allah Ta'ala sebut alladzina immakannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah. Sampai habis. Maksudnya mereka yang apabila diberikan kuasa,
Perkara yang utama orang yang Allah Ta'ala janjikan akan diberikan kuasa di atas muka bumi ini ialah orang yang apabila diberikan kuasa, aqamus salah, mereka akan mendirikan solat dan mereka akan menunaikan zakat. Maksudnya apa? Maksudnya selain daripada menjaga hubungan dengan Allah, mereka juga kena pastikan institusi kewangan, bahkan kewangan negara ni juga dipelihara dengan baik. Itu kalau kita jadi ketua, kita kena ajak orang untuk sentiasa ingat Allah, dan kita juga kena mantapkan organisasi dan mantapkan pengurusan kewangan. Pengurusan kewangan ni paling penting dalam organisasi. Orang yang boleh menunaikan zakat dah tentu kerana kewangan dia baik. Sebab tu orang Islam kena berazam untuk kena ada cita-cita, kena ada tanam impian untuk menunaikan zakat. Wa hum bil akhirati hum yuqinun. Dan ini Allah Ta'ala sebut orang yang baik tu juga ialah mereka yang yakin dengan hari akhirat. Mereka yang yakin, bukan saja percaya, bahkan yakin. Orang yang yakin dengan hari akhirat ni macam mana? Maksudnya segala pertimbangan amal. Allah Ta'ala sebut kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati, dan bahawasanya kamu akan disempurnakan pahala kebaikan kamu di hari akhirat. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang-orang yang berjaya. Dan tidak adalah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Saya boleh hafal tu sebab selalu baca masa talqin. Itu imam bacaan talqin. Biasanya imam akan sebut tu dulu, kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati, dan bahawasanya kamu akan disempurnakan pahala kebaikan kamu di hari akhirat. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, mereka itulah orang yang berjaya. Tidak ada kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Oh, cantik. Ayat ini memang cantik, kan? Orang yang percaya pada hari akhirat macam tu keadaannya, iaitu dia percaya bahawa kebaikan sempurna bila sempurna di akhirat. Sebab tu dia tak cari kebaikan kat dunia ni. Tak ada kebaikan yang ada dekat dunia ni, sangat sedikit dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Kebaikan di dunia macam mana? Kebaikan dari segi ganjarannya, dari segi apa-apa benda yang bersifat dunia ni, semuanya sedikit. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Maksudnya senang ataupun kebaikan yang kita cari dekat dunia ni, semuanya kebaikan, kesenangan yang menipu. Kalau kita hari ni kita datang ataupun kita buat sesuatu kerana orang, kan? Apa contoh kita buat? Kita buat baik, kan? Kita buat baik kerana orang. Kita sedekah ke, kita bagi hadiah ke, kita sedekah kerana orang. Kita nakkan orang tu balas budi kita ke, kan? Sebenarnya tak boleh, kan? Kalau dia balas pun tak setimpal yang tak sebanyak ataupun tak sehebat dengan balasan yang Allah Ta'ala bagi. Contoh tuan-tuan, kalau kita pergi jumpa orang, kan, kita ada duit RM5. Saya pernah cerita ni, kita ada duit RM5, kita nak beli bihun sup. Bihun sup tu sangat sedap. Bihun sup tu pula ada masa pasar malam hari Isnin je, pasar malam hari lain semua tak ada, kan? Jadi kita ada RM5, kita nak beli bihun sup. Kemudian dalam perjalanan kita jumpa dengan orang yang meminta, kan? Kita pula ada RM5 je. Jadi kita nak pergi kat bihun sup ke, kita nak bagi dekat dia ni? Kalau kita bagi dekat dia ni, kita tak dapat dah bihun sup tu, kan? Bihun sup tu kita terlepas. Bihun sup tu kita dah tunggu seminggu tak dapat. Jadi macam mana ni? Kita nak bagi ke kita nak pergi bihun sup, kan? Jadi kalau masa tu, ini contoh mudah. Kalau masa tu kita pilih untuk bagi, kita tak dapat lah bihun sup, kan? Nak kena tunggu lagi seminggu baru dapat bihun sup balik, ataupun balik dah rumah ambil duit lain. Tapi kalau dah tak ada duit lain, kan, nak kena tunggu seminggu lagi, tak dapat bihun sup sekejap, kan? Tapi cuba kita bayangkan kalau masa tu kita bagi,
Cuba kita bayangkan kalau masa tu kita bagi RM5 yang kita bagi ni, kalau kita betul-betul niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan bagi balasan macam mana? Allah Taala bagi balasan 700 kali ganda. Dan balasan 700 kali ganda ni selalu orang silap. Dia bagi tak ada tambah pun. Dia bagi, dia nak tambah, dia bagi nak tambah. Setiap hari dia bagi, sebab apa dia nak tambah? Tak tambah-tambah pun, kan? Patutnya bagi RM1 dapatlah 700 balik, kan? Paling kurang pun bagi RM1 dapat 100 balik, kan? Dia bukan sifat dia macam tu. Allah Ta'ala sebut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. RM5 yang kita bagi pada dia, ataupun RM5 yang kalau kita simpan untuk kebaikan dunia, kita dapat bihun sup. Berapa lama sedap bihun sup tu? Berapa lama tahan sedap bihun sup tu? Ada sampai seminggu. Tuan-tuan makan bihun sup minggu lepas, sampai sekarang rasa sedap dia. Sedap dia, kat bibir terasa lagi bihun sup tu. Dia punya apa, sup ketingnya, kan, perutnya rasa lagi, sampai sekarang rasa lagi. Ada? Mana ada? Tak ada bihun sup, tak ada apa benda yang kita makan kat dunia ni. Yang pagi tadi tuan makan apa? Pagi tadi saya makan roti canai. Dah tak terasa dah sedap dia. Dah tak terasa dah sedap dia. Tapi kalau RM5 tu kita simpan, ataupun RM5 tu kita belanjakan, Allah Ta'ala bagi kita kelebihan dekat akhirat. Macam mana ganjaran dia? Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala kata, wabashiril mu'minina alladhi wabashiril ladhina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Allah Ta'ala kata, berikan kabar gembira bagi mereka yang beriman dan melakukan amal soleh, bahawa ganjaran bagi mereka yang menanti mereka ialah syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ketika mereka diberikan satu hidangan berupa buah, mereka ambil, kemudian pada keesokan harinya kemudiannya diberikan hidangan yang sama. Dia kata, hadza alladhi ruziqna min qabl. Dia berkata, ini kami dah dapat semalam. Hari ini dia makan buah, esok dia dapat buah yang sama. Kemudian dia makan buah tu. Masa mula-mula dia makan ni ulama sebut, masa mula-mula dia makan tu, dia tak pernah rasa sesedap itu. Tak pernah, kan? Tak pernah rasa sesedap itu. Tapi bila esok dapat buah yang sama, dia makan, apa jadi? Semakin sedap. Dan kalau esok dia dapat lagi sedap lagi. Dia sedap dalam syurga ni semakin sedap. Semakin lama semakin sedap. Yang menariknya apa? Wahum fiha khalidun, kekal di dalamnya, kan? Tak ada nikmat boleh menandingi nikmat syurga, tak ada. Apa yang kita dapat sekarang ni semuanya akan habis, kan? Tak ada yang kekal, tak ada yang semakin lama semakin hebat, semakin lama semakin hebat. Demikian juga kalau azab, kan? Demikian juga kalau azab, dia semakin lama semakin teruk, semakin lama semakin teruk. Sebab tu kalau orang yang betul-betul percaya pada hari kiamat, pada hari akhirat, dia mengharapkan balasan tu dekat akhirat. Kalaupun kat dunia ni orang tak nampak, kat dunia ni orang tak peduli, kan? Dia lebih suka kalau apa yang dia buat itu hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Dia lebih suka kalau lagi banyak rahsia dia dengan Allah berbanding rahsia dia dengan manusia. Banyak perkara kita ni, kalau boleh biar amalan kita tu kita rahsiakan, hanya kita dan Allah Ta'ala saja yang tahu. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang percaya, yakin pada hari akhirat ini, mereka berada di atas petunjuk Allah Ta'ala, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Ni pun tuan-tuan, kan kita ni dalam hidup ni kita selalu berlumba-lumba, banyak kita bersaing, berlumba macam-macam bentuk perlumbaan. Berlumba mendapatkan kepercayaan, berlumba mendapatkan kasih sayang, kan? Sebab apa kita ada perasaan dengki dan cemburu? Sebab kita suka bersaing, kan? Sebab kita suka bersaing. Jadi Allah Ta'ala sebut orang yang berjaya ialah orang yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka petunjuk, dan Allah Ta'ala berikan balasan syurga. Orang yang betul-betul patuh pada Allah, inilah orang yang betul-betul berjaya. Persaingan yang paling besar sebenarnya tuan-tuan ialah persaingan untuk mendapatkan keredaan Allah. Ini yang lebih susah.
kan. Bersaing dengan manusia memanglah susahlah juga, tapi yang lebih susah lagi ialah bersaing untuk mendapatkan keredaan Allah. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa. Dan ada di antara manusia orang yang memilih serta membelanjakan hartanya kepada cerita-cerita dan perkara-perkara hiburan yang melalaikan, yang berakibat menyesatkan dirinya dan orang ramai dari agama Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan. Dan ada pula yang menjadikan agama Allah itu sebagai ejek-ejekan. Mereka lah orang-orang yang akan beroleh azab yang menghinakan. Ini tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kita peringatan. Sebab itulah kita kena jadi seperti mana yang disebut oleh Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya sahaja orang yang beriman itu apabila disebutkan nama Allah bergetar jiwanya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah imannya, dan mereka bertawakal kepada Allah. Orang yang beriman ni macam mana? Orang yang beriman ni bila disebut nama Allah bergetar jiwanya. Ulama kata bergetar jiwa ni bukan bergetar kerana takut, tapi bergetar kerana kagum, kerana rindu, kerana cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat muhasabah tuan-tuan. Kalau kita dengar nama Allah, kan, kita dengar ayat-ayat Allah, apa yang kita rasa, kan? Waktu kita sebut nama Allah, waktu kita zikir menyebut nama Allah, apa yang kita rasa? Dan apabila kita dibacakan peringatan, diberikan peringatan, apa yang kita rasa, kan? Macam tuan-tuan, kalau tuan-tuan hadir ke kuliah, kalau kuliah itu menyebabkan tuan-tuan bertambah imannya, kan, maksudnya bagus. Tapi kalau hadir kuliah tapi tak bertambah iman, ini ada masalah, kan? Hadir kuliah tapi tak bertambah iman, ini masalah, kan? Dan kepada Allah bertawakal, serah urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita jadi seperti mana yang Allah Taala sebut dalam ayat ini, iaitu mereka yang menjadikan agama sebagai main-main. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, berpalinglah dia dengan angkuhnya, seolah-olah ada penyumbat pada kedua telinganya, maka gembirakanlah dia dengan balasan azab yang tidak terperi sakitnya. Maka gembirakanlah, fabashirhu Allah Ta'ala kata fabashirhu bi'adzabin alim. Ini Allah Ta'ala sindir, beri kabar gembira kepada dia bahawa yang menanti dia adalah azab yang sangat pedih. Ini Allah Ta'ala sindir orang yang bila diberikan peringatan, dia berpaling dan dia berlaku sombong, seperti tidak mendengar, seperti dalam telinganya ada disumbatkan sesuatu, buat nohen. Orang Pahit kata buat nohen, langsung tak dengar. Ini tuan-tuan, kita kena bimbang, kita kena risau, jangan kita jadi seperti orang yang macam ni. Kadang-kadang ada peringatan disampaikan daripada orang yang kita tak suka, tapi kalau peringatan tu betul, kita kena terima. Apalagi kalau peringatan tu disampaikan oleh para ulama, kan, bagi peringatan kita kena ikut, kita kena patuh. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun naim. Allah Ta'ala sebut, bila Allah Ta'ala bagi tahu orang yang ingkar kepada ayatnya dimasukkan ke dalam neraka, Allah Ta'ala sebut juga sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka lah jannatun naim, syurga yang penuh dengan kenikmatan. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa'dallahi haqqa, janji Allah ni benar, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Janji Allah ni benar. Tuan-tuan, kita ni macam mana kita nak sentiasa ingat bahawa Allah Ta'ala ni janjinya sangat benar. Apa yang kita janjikan ataupun apa yang kita usahakan kat dunia ni belum tentu berlaku lagi. Belum tentu berlaku. Tuan-tuan belajar, belum tentu periksa. Tuan-tuan bertunang, belum tentu kahwin. Tuan-tuan mengandung, belum tentu beranak. Belum tentu. Semua yang kita buat, masak, belum tentu boleh makan. Belum, kan? Apa-apa yang kita buat ni, semua belum ada jaminannya. Tapi ada satu benda yang memang ada jaminannya, iaitulah janji-janji daripada Allah. Janji yang sangat benar. Maha benar janji daripada Allah. Bila Allah Ta'ala kata nikmat, sangat nikmat. Bila Allah Ta'ala kata pedih, sangat pedih.
Tidak seperti mana yang kita bayangkan. Tidak seperti mana yang kita bayangkan. Dan kalau kita tak tahu, kita kena terima. Kalau kita tak tahu, tak dapat nak dibayangkan, kita kena akur, kita kena yakin, dan kita kena percaya bahawa sangat nikmatnya. Kalau pedih, kita kena yakin dan kita kena percaya, kita kena akur bahawa sangat perih, sangat terperi azabnya. Ini janji Allah ni sangat benar. Bila Allah Ta'ala kata azab tu pedih, pedih yang amat. Bila Allah Ta'ala kata nikmat tu sangat nikmat, nikmat yang sangat nikmat yang teramat sangat. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Dia menciptakan langit tanpa tiang kamu nampak. Ni tuan-tuan, nak bagi kita fokus pada apa? Fokus pada kebesaran Allah. Kita ni jadi tak nampak sebab apa? Kita nampak kebesaran diri kita. Kita rasa kita hidup, kan? Kita jangan rasa kita hidup, kita ni sebenarnya mati, kan? Allah Ta'ala kata, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Macam mana kamu boleh kufur pada Allah? Macam mana kamu boleh lupa pada Allah? Macam mana kamu boleh ingkar pada Allah sedangkan kamu ni dulunya mati? Kita ni tak hidup. Kita bayangkan kita ni penting sangat. Sebenarnya kita ni dulu tak hidup pun. Apa penting kita pada dunia ni? Tak ada penting apa pun. Kita je rasa kita ni sangat penting, kita je rasa kita ni sangat istimewa, seolah-olah apa yang kita buat semuanya baik. Sebenarnya semua yang kita buat tu semua Allah Ta'ala yang tentukan. Tak ada apa kita ni, kan? Mula-mula tuan-tuan, kita kena rasa kita ni tak ada. Kalau kita rasa kita ada, kita rasa kita buat semua. Kita kena rasa kita ni tak ada dulu. Yang ada hanya Allah je, kan? Sebab tu la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Laisal ma'bud, laisal mawjud, laisal maqsud illallah. Tiada yang ada, tiada yang menjadi tujuan, tiada yang disembah melainkan Allah. Laisal azim illallah. Tidak ada yang berkuasa melainkan Allah. Jadi bila kita tengok Allah Ta'ala kata khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah Ta'ala jadikan langit ni tanpa tiang kamu nampak. Besar tak langit? Tak ada manusia boleh buat bangunan sebesar langit, tak ada. Dia cuma boleh mencakar langit. Dia cuma boleh mencakar langit. Itu pun kalau tiup angin habis roboh. Bangunan yang manusia buat. Tapi Allah Ta'ala buat langit ni. Siapa boleh cabar binaan yang Allah Ta'ala buat? Itu pun kita rasa, kita baru buat rumah satu dah bangga dah. Ui, besarnya rumah aku. Bila kita masuk rumah kita rasa macam lapang, tenang dia. Sebenarnya itu karut. Itu adalah kesenangan yang menipu. Rumah yang kita duduk seronok sangat tu, berapa lama kita duduk? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Sekejap je. Nanti kita akan pindah ke rumah kita yang betul. Kita akan kembali kepada destinasi asal kita. Sekarang ni kita cuma singgah je. Kita dalam satu perjalanan yang panjang, kita singgah kat satu tempat namanya dunia. Lepas ni kita akan singgah pula satu tempat namanya barzakh. Kemudian kita singgah pula nama satu tempat lagi, padang mahsyar. Kemudian kita akan melalui titian sirat. Kemudian kita akan ditentukan sama ada destinasi akhir kita sama ada syurga ataupun neraka. Mudah-mudahan masuk ke syurga insya-Allah. Kan? Allah Ta'ala cerita ni supaya apa? Supaya kita nampak. Allah Ta'ala jadikan langit, kamu tak boleh tanding. Kejadian atau penciptaan Allah kamu tak boleh tanding. Apa yang Allah Ta'ala tentukan jauh lebih hebat daripada kita. Dan sebenarnya kita ni tak ada pun. Kita jangan perasan kita ada, kena perasan kita ni tak ada. Bila kita perasan kita tak ada, apa-apa yang luput daripada kita, kita tak akan menangis ataupun sedih. Apa-apa yang kita dapat, kita tak akan bangga. Kalau kita perasan kita ni tak ada, apa-apa yang luput daripada kita ni, kita tak akan sedih, kan? Bila kalau kita sedih sangat, kita rasa benda tu kita punya, kan? Contoh, kalau ada kereta berlanggar kat depan, kalau kereta tu kereta kita, kita rasa apa? Sedih. Tapi kalau kereta orang, alah udah kena langgar, itu je, kan? Kalau dia rasa kereta tu dia punya, dia akan rasa sedih. Tapi kalau kereta tu bukan dia punya, dia ada perasaan tak? Dia mungkin cuma ada rasa simpati ataupun empati je. Sebab bukan dia punya. Demikian kita dekat hidup ni, dekat dunia ni, semua yang ada pada kita ni bukan kita punya.
Kalau ditarik daripada kita, tak boleh terlalu sedih. Dan kalau yang kita dapat pun sebenarnya bukan kita punya, semuanya Allah punya. Kita tak boleh terlalu bangga dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Semua yang ada pada kita pun Allah Ta'ala bagi. Muka kita Allah Ta'ala bagi. Tangan kita ni tangan Allah. Tangan kita ni tangan Allah. Mata kita ni mata Allah. Allah punya mata ni. Lidah kita ni Allah punya. Allah bagi kita pinjam. Kita bercakap dengan lidah yang Allah Ta'ala bagi. Kita fikir dengan otak yang Allah Ta'ala bagi. Kita dengar dengan telinga yang Allah Ta'ala bagi. Apa yang kita punya? Apa yang kita punya? Apa yang kita nak bangga sangat ataupun nak besar diri sangat? Sebab tak ada yang pada kita ni yang kita punya, tak ada. Baju kita memang kita cari, kita beli pakai duit. Duit tu kita dapat sebab kita kerja, dapat gaji. Pergi kerja naik apa? Pergi kerja naik kereta beli. Nak masuk kereta tu jalan kaki tu siapa punya? Kaki tu Allah bagi. Jangankan kaki, bulu-bulu kan, kuku tu pun Allah Ta'ala yang bagi. Semuanya Allah Ta'ala bagi. Kalau semua Allah Ta'ala bagi, ada peluang tak untuk kita rasa bangga dengan apa yang ada? Tak ada peluang untuk kita rasa bangga. Dan tidak ada peluang juga untuk kita terlalu bersedih dengan apa yang luput daripada kita. Hadza khalqullah. Allah Ta'ala sebut hadza khalqullah. Ini adalah ciptaan Allah. Ini semuanya adalah ciptaan Allah. Maka cubalah kamu tunjukkan kepadaku apakah yang telah diciptakan oleh makhluk-makhluk yang lain daripadanya yang kamu sembah itu. Tidak ada satu pun, bahkan orang-orang yang zalim itu berada dalam kesesatan yang jelas nyata. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata hadza khalqullah. Ini semua ni Allah Ta'ala yang cipta. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Tunjuk siapa yang, tunjuk benda lain yang dicipta selain daripada Allah. Kipas ni siapa punya? Siapa yang buat? Kipas ni manusia cuma olah aja. Bahan-bahan semua Allah Ta'ala yang buat. Kipas tu buat daripada plastik. Plastik tu ambil daripada petroleum, kan, sintetik dan sebagainya, diproses jadi plastik. Nak dapat petroleum tu dapat dari mana? Nak dapat petroleum tu dapat daripada bahan bahan yang dah mati berzama-zaman beratus-ratus tahun, direput jadi petroleum. Jadi makhluk-makhluk tu semuanya pun semua Allah Ta'ala yang jadikan. Tak ada satu pun yang kita buat, tak ada satu yang kita cipta, melainkan semuanya adalah daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya kira sekadar itulah yang dapat saya sampaikan, tuan-tuan. Ni sebab on the spot ni jadi macam inilah, tuan-tuan. Apa pun, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kepada kita ni kelembutan hati, kejernihan fikiran, kejelasan matlamat hidup kita ni, supaya hidup kita ni kerana Allah dan mati kita pun kerana Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ni dijadikan kerana Allah dan kepadanya kita akan kembali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan dan kekuatan untuk kita terus melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliya maulaha. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.